وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertamanya Alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran terus menerus dipanjat dan dirafahkan kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang tak dapat tidak, yang masih lagi memberi nikmat kesihatan oleh Dia kepada kita sehingga pada malam ini, dan berhimpunkan pula oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan keberadaan dan pertemuan kita yang sementara ini bukan sahaja dicampakkan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang dibawakan terus menerus menjadikan ibadah korban kita pada kali ini lebih sempurna, dan mudah-mudahan menjadikan ibadah korban kita pada kali ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, Alhamdulillah, dalam tak sedar berhimpunnya kita pada malam ini, kalau hamba tak salah, pada tanggal 18 Zulkaidah. Betul? 18 ke 19? 19 Zulkaidah. Artinya lebih kurang 20 hari lagi kita akan sampai kepada tanggal 10 Zulhijjah. Dan insyaAllah kita akan pakat-pakat berhari raya lagi sekali, yang diberi nama Hari Raya Haji, ataupun Hari Raya Aidil Adha, ataupun Hari Raya Korban, ataupun Hari Raya Akbar. Jadi bagi mencapai perayaan yang seterusnya, InsyaAllah pada malam ini hamba diberi amanah untuk membincang dan menghuraikan beberapa perkara yang membabitkan masalah korban, yang walaupun hamba ini min ahli, bukanlah daripada ahli. Hamba tak alim tuan-tuan, nak bercakap pun tak berhenti, nak hurai pun tak pandai, ilmu pun tak ada. Sekadar hamba datang membenarkan hadis Nabi SAW, adil amanata ila manik tamanaka. Bila orang beri amanah, maka kita tunaikan sekadar yang mampu. Jadi walau bagaimanapun, dengan kejahilan dan kelemahan diri hamba sendiri, InsyaAllah pada malam ini hamba akan berkongsi dengan tuan-tuan serta muslimat yang ahli beberapa hukum hakam dan beberapa perkara-perkara yang berkait rapat dengan masalah korban. Kerana apa? Membabitkan dua alasan sahaja. Alasan yang pertama, kenapa kita nak mengaji balik masalah korban? Mudah-mudahan untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Jangan sangka tuan-tuan, walaupun tuan-tuan dah 20 tahun, 30 tahun menguruskan masalah korban, jangan kita sangka ilmu sudah cukup di dada. Bahkan wajib kita yakin terlebih banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Sebagai contoh, hamba nak tanya tuan-tuan yang alim sebagai orang lama, kalau tuan-tuan boleh jawab soalan ni, tak payah kita mengaji masalah korban, kita tukar tajuk lain, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau soalan ni tuan-tuan tak boleh jawab, maka tak dapat tidak 2 jam setengah tuan-tuan kena tunggu. Allahumma salli ala Muhammad. Apa macam? Ada berani? Baik. Apa tanya satu soalan mudah saja. Takdir kata tahun ni surah Islah buat 10 ekor lembu. Contoh, 10 ekor lembu. Tuan-tuan order sehari sebelum raya lembu pun sampai. Datang 2 lori. Lori pertama 5 ekor turun selamat. Lori yang kedua 4 ekor turun selamat. Dan 10 betul lembu yang terakhir yang ke-10, entah deki macam mana, tarik-tarik tak nak turun, tarik-tarik tak nak turun. Maka tuan-tuan pakat 2 orang naik tolak ke atas, lagi 2 orang tarik ke bawah, takbir kalam. Maka tiba-tiba yang tolak pula menolak dengan kekuatan, yang tarik pula tarik terlebih kuat, tiba-tiba berdebam jatuh ke bumi.
Allahumma salli ala Muhammad. Bila tuan-tuan papa nak bangun, tiba-tiba tengok patah kaki balik belakang. Masalah bukan payah, patah kaki balik belakang. Maka hamba nak tanya tuan-tuan yang ahli, lembu yang patah kaki yang ke-10 tu, bila sampai hari raya haji besok, boleh dikorbankan ke tidak? Boleh buat korban ke tidak? Oh sungguh, nampak yakin tu? Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kesimpulannya tuan-tuan, nak tahu boleh buat korban ke tidak? Kena tunggu sampai habis 2 jam setengah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, niat kita mengaji dan niat kita mengkaji dan mengulang kaji pada malam ini beberapa permasalahan dalam masalah korban, dengan niat mudah-mudahan pengorbanan dan ibadah yang kita lakukan pada kali ini lebih mendapat kesempurnaan. Sebagai contoh tuan-tuan, antara perkara dan adab-adab korban yang hamba melihat telah makin hilang khususnya di Kuala Lumpur dan di Selangor, di antaranya mengadakan jidal ataupun mengadakan hail di antara 2 hayawan. Artinya apa? Kami dulu waktu di pondok menjaga adab antara lembu A dan lembu B. Kalau lembu A nak disembelih, kalau takdir kata lembu tu ditambah dengan berdekatan, maka anak-anak murid belajar-belajar akan pegang kain. Dan dia tak bagi lembu B tengok lembu A disembelih. Itulah adab-adab yang perlu dijaga di antara 2 hayawan. Ini antara perkara yang makin ditinggalkan di zaman kita. Kerana kita sangka yang tu lembu. Allahumma salli ala Muhammad. Walhal mereka ada mata, mereka ada telinga, mereka ada perasaan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, dalam nak menyampai kepada kesempurnaan ini tuan-tuan, banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan matlamat kita yang kedua pada hari ini, iaitu menjadikan ibadah Ramadan kita menjadi lebih sempurna. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tanpa nak membuangkan masa, pada malam ini kita akan mempelajari 2 perkara. Perkara yang pertama, hamba akan menghuraikan lebih kurang 8 ke 9 hukum hakam yang berkait rapat dengan masalah korban, yang hamba menggunakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain daripada muka surat yang ke-80, 81, 82 daripada karangan Syekh Ismail Daud Al-Fatani. Jadi segala permasalahan yang kita bincangkan pada malam ini, tuan-tuan boleh semak balik dalam kitab Matla'. Itu yang pertama. Dan sekiranya ada soal jawab, maka hamba buka, tuan-tuan boleh tanya ketika mengaji. Sebab hamba bukan tok guru, hamba bukan ustaz, baru nak start pun belum lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Hamba sama je macam tuan-tuan, cuma Allah Ta'ala beri sikit ilmu boleh baca kitab, yang tu pun berangkap tergagap. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas kita mengaji 8 atau 9 hukum hakam yang berkait masalah korban, kita akan mengaji pula 1 contoh borang korban. Yang ni tuan-tuan dah dapat, jangan simpan dalam poket. Yang ni bukan borang korban, yang ini contoh borang korban. Kerana apa tuan-tuan hamba kata borang ni penting? Maaf, hamba ingin berkata sebagai seorang budak, banyak surau dan masjid di tuan-tuan, borang korban dia buat lebih kurang, dia buat terlalu ringkas. Salah ke kalau borang yang kosong depan dan belakang ini kita penuhkan dengan maklumat dan ilmu begitu banyak? Kenapa hamba kata borang ni penting? Satu alasan saja. Tahun lepas surah Islah buat korban berapa ekor? 4 dan 8. Banyak tu. 8 kali 7 berapa peserta? 56. Soalan mudah. 56 peserta yang bagi duit ni tuan-tuan, semua ni ahli surau ke? Sudah. 56 yang bagi duit ni semua ahli surau ke? Dah, tuan kata 50%. Artinya ada di antara peserta yang bagi duit ahli surau, ada peserta bukan ahli surau. Jawapan yang lain, ada di antara mereka ahli ilmu, ada di antara mereka tak erti ilmu, betul? Ada di antara mereka yang bagi duit erti hukum hakam, ada di antara mereka yang bagi duit tak erti hukum hakam. Bermakna ahli jawatan kuasa yang dilantik untuk menguruskan masalah korban,
tuan-tuan sedang berhadapan dengan satu masalah besar, iaitu masalah kejahilannya manusia. Masalah kejahilan manusia. Sebagaimana kata Imam Ghazali, kalau kamu bawa datang kepada aku 10 orang yang alim untuk berdebat, pasti aku menang. Sebab apa? Imam Ghazali terkenal sebagai hujjatul Islam, orang yang hebat berhujjah. Kenapa kalau bawa 10 orang berhujjah, dia seorang pasti menang? Kerana mereka faham kaedah, aku faham kaedah. Mereka faham kawaid, aku faham kawaid. Mereka faham usul, aku faham usul. Kita akan berdebat menggunakan kaedah, kawaid dan usul. Pasti aku menang. Tapi kata Imam Ghazali, kalau kamu bawa datang kepada aku satu orang yang jahil, pasti aku kalah. Betul tak? Orang jahil lawan dengan 10 urus dia, agak tak siapa menang. Dan orang jahil menang. Sebab kita guna kaedah, dia guna akal. Kita guna prinsip, mereka guna otak. Selesai tak? Tak selesai masalah. Sebab tu hamba nak menggambarkan kenapa pentingnya moral bagi menyelesaikan perkara-perkara begini. Jadi insyaAllah tuan-tuan serta muslimat yang alim, tes bunyi boleh ke? Dengar-dengar baik. Jadi tuan-tuan serta muslimat yang alim, bagi memenuhkan masa dengan sebaiknya, insyaAllah kita akan menghuraikan dahulu beberapa perkara dan hukum hakam yang membabitkan masalah korban dan akikah. Dan insyaAllah kehadiran tuan-tuan pada malam ni tak rugi. Tuan-tuan akan mendapat ilmu yang baharu yang begitu banyak yang akan digunakan dalam kehidupan. Baik, kita masuk dahulu yang pertama. Yang pertama sekali kita membicarakan masalah hukum korban. Baik. Secara dasarnya, sebagaimana tuan-tuan maklum daripada awal, hukum korban asalnya sunat muakkad. Apa makna sunat muakkadah? Bermakna buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Itu makna sunat muakkad. Siapa sunat muakkad yang buat korban? Dua golongan. Yang pertama sekali kata ulama, para hujjaj, orang yang pergi haji. Yang kedua, ghairu hujjaj, walaupun kita tak pergi haji, sunat juga kita sembelih korban. Itu yang pertama. Baik. Hukum yang kedua, hukum korban asalnya sunat muakkad. Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tiba-tiba bertukar ia menjadi wajib. Apa makna wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Apa makna wajib? Nak tak nak, tuan-tuan tak ada pilihan, wajib kena gugurkan korban. Baik. Kata ulama, bila masa korban tu jadi wajib? Yakni bila mana kita bernazar ke atas dia. Bila mana kita bernazar. Nazar maknanya berjanji. Berjanji dengan bersungguh nak berkorban. Sama ada bersumpah dan sebagainya. Dalam fikir, nazar terbahagi 3. Yang pertama kata ulama, nazar kepada diri. Contoh, angin tidak, ribut tidak, tiba-tiba tuan-tuan kata, ya Allah, ya Tuhanku, dan tahun ni aku wajib nak buat korban. Contoh, dan angin tidak, ribut tidak, tiba-tiba dia kata apa? Tiba-tiba dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, tahun ni aku wajib nak buat korban. Itu maknanya wajib ke atas diri. Dengar dah? Dalam hukum nazar, 3 kalimah kalau tuan-tuan sebut ni termasuk hukum nazar. Pertama, sumpah. Aku bersumpah nak buat korban. Yang kedua, wajib. Yuk, tahun ni aku wajib nak sembelih korban. Tak ada orang paksa pun. Mentang-mentang meniaga banyak, mentang-mentang untung banyak. Yuk, tahun ni aku wajib nak sembelih korban. Termasuk hukum nazar. Dan yang ketiga, bila mana dia menyebut kalimah nazar. Hamba ulang balik. Kalimah sumpah, kalimah wajib, kalimah nazar, 3-3 ni termasuk dalam makna nazar. Jelas? Bila mana dia sebut, maka hukum korban itu jadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, korban asal sunat tiba-tiba bertukar menjadi wajib. Bila mana? Bila mana dia bernazar yang berkait. Dan dalam fiqh sebut nazar yang muqayyad. Sebagai contoh begini,
Seorang ibu bernazar. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, tak tahulah anak yang sulung ni macam mana entah buat perangai. Hantar tapi sana lari, hantar tapi sini buat masalah dan sebagainya. Dan ni dengar Ustaz Irwan kata pula buka pondok, bukan promosi, contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar kata Ustaz Irwan buka pondok kat Subang Mistari, mengaji kitab, mengaji Fardu Ain, mengaji bahasa Arab dan sebagainya. Ya Allah, aku bernazarlah ya Allah, kalau dah anak aku nak mengaji pondok Ustaz Irwan tu, korban yang aku nak sembelih lembu seekor. Nak sembelih lembu seekor. Dia bernazar, kalau lah anak aku jadi pergi mengaji tempat tu, aku nak tumbang lembu seekor. Kalau anak dia pergi, wajib tumbang lembu. Kalau anak dia tak pergi, maka nazar tu gugur. Jelas? Itu namanya nazar yang berkait. Kita kaitkan dengan satu benda yang lain. Dua. Yang ketiga, hukum korban asalnya sunat, tiba-tiba melompat bertukar menjadi wajib bila mana? Bila mana kita bernazar kepada zat binatang. Dan bernazar kepada zat binatang. Sebagaimana contoh yang kita bawa dalam mukadimah tadi. Tuan-tuan order 10 ekor lembu. Yang ke-10 tu tiba-tiba kena jatuh patah kaki. Dalam kitab Matlaq sebut, patah kaki ni tuan-tuan bukan ketika jatuh dari lori, walaupun ketika perebah nak sembelih. Walaupun ketika perebah nak sembelih, waktu jaga elok. Waktu hari raya haji tu, tengok lembu yang ke-8 ni degil sangat, dan dekat-dekat dia solol, dekat-dekat dia solol. Maka penyembelih kata, tak apalah, kita buat tali, kita balik. Bila kaki belakang dia masuk, kita pun tarik. Contoh macam korban, Allahumma salli ala Muhammad. Takdir kata kaki belakang dia masuk, pun terlebih tarik. Dia bar jatuh, kena pula kayu alang-alang tempat kita nak sembelih. Bila pakat-pakat tangkap, nak lepas tali tu, tengok-tengok, ni Tok Imam, tukar sembelih, tengok patah kaki balik belakang ni. Maka apa nak beri satu jawapan ringkas, don't panic. Apa jawapannya? Don't panic. Dengar hukum. Pada asalnya, binatang yang patah kaki termasuk dalam keaiban ataupun kecacatan yang tidak sah untuk buat korban. Tak sah untuk korban yang mana? Korban yang sunat. Habis itu Ustaz, kami nak buat macam mana? Dengan peserta ni kami nak jawab apa? Apa jawab? Lembu tu masih lagi tuan-tuan boleh buat korban, dengan syarat bertukar niat kepada nazar. Apa dia? Bertukar niat kepada nazar. Ajar 7 peserta tu, lari jangan panik. Lembu yang patah kaki ni kalau nak buat korban juga tukar niat. Maka 7 peserta berkata, kami bernazar ke atas zat ini lembu yang telah patah kaki untuk gugurkan darah dia buat korban. Rojok Matlaqul Badrin muka surat 81 baris yang keempat, dia cerita masalah.
Dan dia cerita. Asalnya dia cerita bab air. Dia kata illa melainkan bernazarlah ia kepada zat binatang yang telah adanya air. Dan bila kita kata aku bernazar ke atas kambing, contoh dia sembelih kambing, ada 20 ekor. Seekor kambing tu tak laku sebab kaki dia buruk dan kena gaul. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, kaki buruk habis berkuning, nak jual tak laku, orang nak beli untuk akikah tak laku. Maka si pengembala ni kata, awet, dia bagi kambing dia lah, dan aku nak jual pun tak laku dah, kakimu buruk dan sebagainya. Ni nak datang raya haji ni, aku bernazar lah nak sembelih kamu jadikan korban. Maka sah jadi korban bila mana kita berniat kepada nazar. Jelas. Tapi ingat tuan-tuan yang alim, bila mana hukum dah berubah menjadi wajib, maka pecahan hukum yang kedua, wajib sedekah semua. Wajib sedekah semua. Tak boleh ambil bawa balik walaupun sikit bagi peserta. Kalau nak ambil lembu yang lain. Jelas? Wallahu a'lam. Azan ke? Belum lagi. Baik. Habis masalah yang pertama, tak faham tanya, tak tanya faham. Mengaji bukan payah. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas semua? Baik. Kita masuk pula hukum yang kedua berkenaan hari sembelih korban. Baik. Mengaji tuan-tuan bagi alim, pengalaman hamba tiap-tiap malam tanya hari pun banyak tak boleh jawab. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang tuan-tuan dapat pakai dulu gini selama ni. Hari sembelih korban berapa hari? Berapa? 4. Mana dia 4? Iaitu 10 Zulhijjah, diikuti hari tasyrik yang 3, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bermulanya bila? Naiknya matahari hari raya Nahar 10 Zulhijjah, naik matahari segala. Selepas salat sunat 2 rakaat. Setelah khutbah yang ringan 2 kali khutbah. Bila sempurna 3 perkara ini, barulah bermula hari sembelih korban. Sehingga bila? Sehingga pada waktu asar 13 Zulhijjah. Azan saja waktu asar, bermakna habis dah waktu sembelih korban. Kalau ada binatang yang tak disembelih lagi, kita tak panggil lembu tu korban, dipanggil lembu yang bakal terkorban. Allahumma salli ala Muhammad. Tak jadikan ibadah. Dan habis itu yang pertama. Dan bagi imam, disunatkan kepada kita 4 hari untuk bertakbir raya, iaitu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sampai 13 Zulhijjah jangan bergaduh. Azan. Baik, sila. Antalaha wa la mu'azzaman farrijha bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berkenaan takbir raya, sebagaimana tuan-tuan maklum, disunatkan dalam 4 hari, iaitu pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Terdapat khilaf di kalangan ulama. Bab khilaf jangan bergaduh. Setengah ulama kata Zuhur merupakan waktu yang akhir sekali untuk bertakbir. Lepas sembahyang asar tak ada dah takbir lain. Melainkan ada sedikit ulama kata harus juga bagi membesarkan sebelum tergelincirnya matahari. Jadi kalau ada imam yang takbir raya juga selepas asar, tuan-tuan rogikan. Jangan kata bid'ah pula. Dan cuma waktu yang afdal selepas waktu zuhur merupakan waktu yang terakhir untuk takbir raya. Habis masalah yang kedua, tak faham tanya, tak tanya faham. Baik. Seterusnya, tuan-tuan ada buat rakaman ke? Ada kan? Bermakna kalau rasa laju sangat nanti tengok dia rakaman. Perkara yang ketiga, kita masuk pula kepada masalah binatang yang sah untuk buat korban. Secara dasarnya, tuan-tuan maklum, binatang yang sah buat korban ada 5. Pertama unta, yang kedua lembu, yang ketiga kerbau, yang keempat kambing, yang kelima kibas. Inilah binatang yang sah dilakukan korban. Kuda, walaupun kuda itu boleh makan, tetapi dinisbahkan orang Arab sebagai binatang tunggangan, bukan binatang pemeliharaan. Sebab tu kuda tak sah untuk buat korban. Baik. Tuan-tuan tambah lagi, ada lagi 2 hayawan ataupun 2 binatang yang tuan-tuan boleh guna dalam masalah korban dan akikah, tetapi tak boleh guna suka-suka hati.
dalam beberapa masail sahaja tuan-tuan boleh guna dua haiwan ini. Yang pertama ayam jantan, dan yang kedua itik. Dan ada lagi dua binatang yang sah untuk buat korban dan akikah, tapi mengaji sampai habis. Dan kalau mengaji sekat jalan, sehari Tok Bilal bisik dekat Tok Imam, ni saat lagi lepas bayar Zuhur mai dah rumah saya buat korban. Nama pun tak ada. Dah sembelih ayam 3 ekor. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan buat fitnah dalam agama. Tuan-tuan boleh guna ayam jantan dan itik dalam masalah korban dan akikah pada waktu bila? Yakni pada dua keadaan sahaja. Keadaan yang pertama, bila mana nazar yang tak mampu digugurkan. Kita bernazar tak mampu nak gugur. Macam tadilah seorang ibu bernazar. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah anakku jadi mengaji pondok ni, aku nak sembelih lembu seekor. Seronok sangat. Lepas tu jadi pula anak nak mengaji pondok. Bila anak tu pula nak pergi pondok, dia pula bagi syarat dekat mak. Mak, kalau mak nak saya mengaji pondok, pertama saya nak foto. Contoh. Dan mak pun bersyukurlah, tak apa lawan. Apa yang kau nak mak bagi asal kau nak mengaji. Berilah foto sendiri, walaupun second hand 3,000. Contoh. Apa lagi nak? Anak baju 2-3 line nak simpan dah sebagai cukup dah. Baik. Seronok sangat. Pergi. Bila anak tu jadi pergi mengaji pondok, la ilaha illallah, hari tu aku bernazar pula nak tumbang seekor lembu. Maka kata ulama fikih, dia ada 4 hari untuk mencari keuangan untuk menggugurkan nazar. Tak boleh berhutang untuk gugur nazar. Sampai hari keempat tak mampu juga nak cukupkan duit nak tumbang seekor lembu, maka kata ulama, sembelihlah apa jua perkara dengan niat menggugurkan darah, sekalipun darah ayam atau darah itik. Gugurkan ayam untuk menggugurkan nazar yang tak mampu ditunaikan. Jelas, itu hari keempat. Besok dia pula, dia bayar pula kafarah nazar. Kafarah nazar ada 3. Merdekakan seorang hamba, berpuasa 3 hari tidak berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin. Jelas, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan muslimat belakang dengar elok. Tuan-tuan boleh guna ayam jantan dan itik dalam masalah korban dan akikah ketika bila? Bila mana dapat anak pada hari yang ke-7. Afwan hamba ingin berkata, terlebih ramai di antara tuan-tuan mengetahui kelebihan dilakukan akikah pada hari yang ke-7. Kerana itulah yang diperlakukan ke atas diri baginda Nabi SAW. Namun afwan hamba ingin berkata, terlebih ramai pula di antara kita meninggalkan kemuliaan akikah pada hari yang ke-7. Betul tak? Dengan pelbagai alasan, walaupun alasan itu boleh diterima. Alah ustaz, kami bukan tak nak buat akikah, kami tahu akikah itu sunat, tapi bini duduk dekat hospital lagi, anak demam kuning lagi, duduk pergi balik tak sempat nak kejar, nak cari kambing dan sebagainya. Tengah seronok pula dapat anak, dapat cucu baru. Contoh, banyak di antara kita meninggalkan kemuliaan pada hari yang ke-7. Kemudian dia kata, tak apalah ustaz, benda sunat, kami buatlah nanti 2-3 bulan raya haji ke contoh. Baik, hamba jawab pada hari ini. Tuan-tuan buka kitab Magelang, muka surat yang ke-80, barisan yang di tengah-tengah, dia cerita masalah ini. Kata Syekh Ismail Daud Al-Fatari, bertakliflah kamu atas pendapat Ibnu Abbas dengan menggugurkan darah, sekalipun darah ayam atau darah itik, pada hari yang ke-7 ketika dikaruniakan cahaya mata. Hamba ulang balik. Kata ulama, bertakliflah kamu atas pendapat Ibnu Abbas dengan menggugurkan darah, sekalipun darah ayam atau darah itik, pada hari yang ke-7. Jelas. Maknanya tuan-tuan ada anak, tuan-tuan ada menantu yang sedang mengandung, standby. Kalau ingat, kalau dah beranak besok, suruh lagi kamu beli ayam jantan. Dan hari ke-7 sembelih, menghadap kiblat sembelih. Bila darah dia keluar, ya Allah, bila akikah bagi anakku, fataqabbal minni, kau terimalah daripada aku. Kalau dia takut nak sembelih, dia pergi pasar hari ke-7 tu, suruh orang kedai tu sembelih. Jangan pergi Giant, jangan pergi Dasco. Dan hak tu siap sembelih dah. Allahumma salli ala Muhammad. Pergi pasar tu. Dan ni kata, bang, saya nak ayam seekor yang belum sembelih, abang tolong sembelih, saya nak buat akikah. Sembelih depan saya. Bila dia sembelih, nampak dia darah percik ke bumi, ya Allah, inilah akikah bagi anakku, engkau terimalah daripada aku. Gugurkan darah, sekalipun darah ayam atau darah itik, pada hari yang
ketujuh. Soalan, Ustaz, kambing tu kena buat ke tidak? Satu bahagian tu kena buat ke tidak? Sunat juga dibuat, cuma tuan-tuan dah boleh extend. Tak apalah, satu bahagian lembu tu atau dua bahagian lembu bagi anak laki-laki tu kita buatlah tahun depan, sebab kita dah gugurkan sekurang-kurangnya darah pada hari yang ketujuh. Jelas? Jadi hamba ulang balik kata ulama, gugurkanlah darah sekalipun darah ayam atau darah itik pada hari yang ketujuh. Sekadar nak mengambil konsep. Jelas? Kalau ditanya Ustaz berapa ekor, tak kira berapa ekor, kerana bukan masalah ekor yang dinilai. Nanti tuan-tuan tanya, kalau laki-laki biasa 2 ekor kambing, contoh, adakah laki-laki 2 ekor ayam? Dah, bukan cerita masalah ekor, sekadar nak menggugurkan darah walaupun seekor. Jelas? Tak faham tanya, tak tanya faham. Baik, kita masuk pula kepada permasalahan yang keempat. Masalah yang ni bagus. Hamba minta ahli jawatan kuasa yang diberi mandat dan amanah untuk menguruskan masalah korban, kalau tuan-tuan boleh ambil benda ni, terjemahkan di surah tuan-tuan, tahniah hamba ucapkan. Permasalahan pembahagian binatang. Pembahagian binatang. Baik. Secara asasnya, hamba yakin tuan-tuan dah belajar. 1 ekor unta, 1 ekor lembu dan 1 ekor kerbau bersamaan 7 bahagian. Betul? Dan 1 ekor kambing bersamaan 1 bahagian. Yang ni selesai. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kata ulama, bermula 7 bahagian itu sahlah bagi mereka yang melakukan korban dan akikah, sekalipun berhimpun 7 niat yang berbeza atau berhimpun dengan kambing yang sindi. Maknanya apa? Masalah, seekor lembu tu, si A dia bagi 500 nak buat korban, contoh. Dah, kita mudah kira 500. Si B dia bagi 500 nak buat korban. Orang ketiga bagi 500 nak buat akikah anak perempuan dia. Orang keempat dia bagi 500, dia kata nak kenduri semata-mata. Tak apalah, aku dah buat 2 ekor dekat Kemboja, yang ni buat kenduri saja. Duit banyak, contoh. Seorang dia bagi lagi 500 nak meniaga. Nanti dah lapar-lapar, aku nak bahagian aku 1/7, dia nak jual dekat tepi jalan. Contoh, hak dia nak kata apa. Dan yang keenam, dan ahjam. Yang ketujuh, samideni. Dah contoh. Nama tu dah aku ingat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, cerita hukum nikah. Yang pertama, tidaklah menggugat bagi mereka yang melakukan korban dan akikah, sekalipun seekor lembu berhimpun niat-niat yang berbeza. Jelas? Satu hukum. Hukum yang kedua, dan keharusan pula seekor lembu itu dicampurkan dengan kambing yang sini. Baik, apa faedah ulama tulis masalah ni? Tuan-tuan rojok matlamat, ada masalah ni dibincangkan. Baik, apa jawab? Yang pertama sekali tuan-tuan, antara pekerjaan baginda Nabi SAW yang begitu besar dilakukan oleh Nabi selama 23 tahun, yang jarang dilakukan oleh kita, iaitu menarik kembali sahabat seminuman kita, sahabat sepermainan kita, sahabat seperniagaan kita, sahabat jiran tetangga kita, sahabat kawan minum kopi kita, yang kafir, yang bukan Islam, yang jauh sesat, untuk kembali kepada agama Allah. Dan antara pekerjaan yang jarang kita buat. Dan hamba baik sangka, kadang-kadang tuan-tuan tak tahu macam mana cara-cara aku nak tarik kawan-kawan aku yang kafir untuk kembali kepada agama Allah. Bila silap cakap kan lagi tak faham, bila silap cakap bergaduh, bila silap cakap resis dan sebagainya. Walhal kita nak tarik dia kembali kepada agama Allah. Cuba tengok kehidupan kita 60 tahun, 50 tahun, pernah tak sekali kita cakap, Jom, agak-agak ibadah tak? Hati nak masuk Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, baik. Maka dia akan jawab, dan dengan berbagai jawaban. Maka tuan-tuan ketandusan idea macam mana lagi aku nak tarik kawan-kawan aku yang kafir ni untuk kembali kepada agama Allah. Maka hamba jawab, kalau tuan-tuan tak ada jalan, Islam dah bagi jalan. Kalau tuan-tuan ketandusan akal, Islam telah permudahkan. Maka gunakan konsep korban
untuk menarik orang-orang kafir agar mudah-mudahan dilunakkan hati mereka kepada agama Allah. Bagaimana caranya? Tuan-tuan offer. Dan mana-mana kawan-kawan jiran yang kafir ni, tuan-tuan pergi rumah dia dan acung, ni tahun ni kami target nak buat 10 ekor. Jangan gunakan isu agama, gunakan isu kemanusiaan. Dan acung, tahun ni kami di Islam, kami nak target 10 ekor. Kami nak tarik orang bukan Islam ni untuk join kami buat korban. Dan daging tu nanti kami akan agihkan kepada fakir miskin, agihkan kepada anak yatim, agihkan kepada ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Alah acok ni tuan-tuan, duit banyak. Kalau dia dengar isu kemanusiaan, setakat 600 boleh bagi tak? Dia bagi. Kita dah lepas strategi yang pertama. Strategi yang kedua, sehari sebelum raya kita mesej, acok, besok kalau you tak balik kampung, kalau you tak pergi mana, datang surau dan kami buat korban dan sebagainya. Nanti dia mesej, ayah, saya orang Cina boleh masuk korban ke? Boleh masuk masjid tak? Dia kata, kita jawab, ayo kami tiap-tiap bulan sepih ekor, Cina datang sepih. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Orang kafir boleh masuk surau tak? Boleh. Mereka kafir pada akidah, najis pada akidah, bukan najis pada tubuh badan. Orang Islam sendiri pun kalau kaki ada najis, haram pijak surau. Betul tak? Baik. Jadi kita ajak dia pijak bumi Allah. Apa yang kita nak? Kita mengajak mereka pijak tanah yang di sinilah yang dikatakan Baitillah, rumah Allah. Lepas strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, bila hari korban kita dah habis lapar, kita bagi ahjong 2 kilo untuk dia bawa balik. Hampa nak tanya tuan-tuan yang ahli, 2 kilo yang kita beri kepada ahjong bukan daging korban, betul tak? Maka sah diberi kepada orang yang kafir. Pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i, daging korban, daging akikah haram diberi pada orang kafir. Tapi bahagian ni bahagian korban ke? Tak, ni bahagian dia. Bila bahagian dia sah tak kita bagi 2 kilo? Baik. Walaupun sah kita bagi 2 kilo, tapi hamba nak tanya tuan-tuan yang ahli, kualiti daging itu, bila mana lembu itu lembu yang ditakbirkan, yang diazankan, yang didengarkan puji-pujian dan kebesaran kepada Allah, yang disembelih oleh tangan orang yang beriman, yang dilapah oleh tangan orang yang bertakwa, yang disiang oleh tangan orang yang pagi petang siang malam bermunajat, bertasbih, semayang kepada Allah dan sebagainya. Dan daging tu kita beri kepada ahjong 2 kilo. Agak-agak kualitinya sama tak dengan daging yang dijual di pasar? Ya, walaupun ahjong pernah pergi pasar beli daging batang pinang sekilo RM40, kita beri kepada daging dekat peti tuan-tuan, tetap kualitinya berbeza antara langit dengan bumi. Dan bila ahjong bawa balik, makan bersama anak bini dan sebagainya, mudah-mudahan ada bibit-bibit yang dikatakan hidayah daripada Allah. Ini dipanggil dakwah tersembunyi dalam keadaan kita tak sedar. Jelas? Antara benda yang jarang kita buat khususnya di Selangor dan di Kuala Lumpur dalam masalah korban. Betul ke tidak? Jadi kalau boleh tuan-tuan kembalikan sahabat-sahabat kita yang kafir, yang mereka dah jauh daripada agama Allah. Kita ni, ya, walaupun Allah Ta'ala telah menunjukkan kita pada agama yang hak, belum tentu matinya kita akan beriman. Jadi lakukan kerja Nabi dengan kita niat nak perbanyakkan kembali orang Islam, nak tarik orang kafir kembali kepada agama Allah. Di antaranya kita menggunakan strategi korban. Jelas? Tak faham tanya, tak tanya faham. Bagus surau ni alim-alim dah ke mudah lagi. Biasa tak ada orang tanya. Dah. Tu pun dah alim nak buat macam mana alim sungguh lah. Baik, habis. Sila. Boleh, sila. Ya. Bagi saya yang ini pertama kali saya. Ya. Tahulah mungkin sependapat kawan-kawan. Ya. Jadi bermakna kalau kita nak buat pemula yang ini, hak dia tak adalah makna cia ke apa, saya rasa tak pernah hebat. Ya. Masyarakat daripada pandangan orang yang tak main dengan alam ni. Ya. Dan ini ya. faham baik. Jadi bermaknanya susah bagi komiti ke apa untuk implement kan apa yang saya kata. Ya. Walaupun dari segi hukum dan juga sejarah yang saya terangkan tadi, tak semua orang faham. Ya. Yang boleh faham ni tak faham. Baik.
Jadi kesimpulannya dah, sama ada dia mudah begini. Hamba terima apa yang Tuan cakap, cuma hamba nak jawab dengan satu jawapan. Nak tahu tamparan hebat ke tidak, buat dulu. Contoh, buat dulu. Takdir kata 2018 tak berjaya, takdir kata 2019 kita pun tahu tak payah buat balik. Takdir kata 2018 berjaya, 2019 kita up lagi 2 ekor. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, ya. Sebabnya alasan yang paling kuat Ya. Ada. iaitu kita dipahamkan selama ni. Kita dipahamkan selama ni bukan saja dia tu ambil bahagian dalam korban, Ya. bahkan dia makan lagi korban pun tak dia boleh. Betul? Yang tu betul? Baik, yang tu betul. Ini yang jadi apa ni Polemik. sikit Baik. dalam fikir kan. Dalam bab tu nanti, dalam bab yang kelima, hamba akan kaitkan dengan apa yang Tuan cakap. Boleh tak? Baik, insyaAllah. Kita masuk pula kepada bab yang kelima. Bab yang kelima antara bab yang masyhur dibincangkan iaitu masalah keaiban ataupun kecacatan yang tak sah untuk buat korban. Kesimpulannya tuan-tuan dalam kitab matlaah nanti kepada AJK yang ditugaskan untuk menyelenggarakan masalah korban, tuan-tuan boleh buka balik kitab matlaah. Hamba tak baca dah hari ni kerana kita nak jaga masa. Dan di sana ada 11 kriteria ataupun 11 aspek yang mengatakan ataupun menentukan keaiban yang tak sah untuk buat korban. Di antaranya apa? Buta mata dan terpotong telinga, terlampau kurus, yang bunting, yang baharu beranak, yang yang terpotong lidah, yang terpotong ekor dan sebagainya. Semuanya ada 11 perkara keaiban menceritakan masalah keaiban yang tak sah buat korban. Apa yang nak kaitkan? Kalau tuan-tuan baca 11 perkara tu, yang terlampau kurus, ni cerita masalah terlampau kurus, sama dengan masalah yang berlaku 6 tahun lepas, 2010 di Kota Damansara. Hamba ditugaskan menguruskan masalah korban. Kami order 5 ekor lembu dan si pengembala ni memberi 1000 alasan untuk hantar ke tempat kami. Dia kata lori tak cukup, kami kena hantar pergi Kuantan, hantar pergi Batu Pahat, dan kami boleh hantar di Kota Damansara malam raya saja. Nak tak nak terpaksa terima. Malam raya tuan-tuan 1 lebih, dekat pukul 2 baru sampai lembu. Dan 5 ekor tak banyak. Maka dengan mata tak boleh buka, dia orang terima lembu. Pagi tu lepas sembahyang subuh, bila kami nak tengok lembu tu, 4 ekor sama yang macam kami order, seekor terlampau kurus. Allah, bergaduh pagi tu. Bergaduh. Kerana apa? Mereka menyangkakan kepahaman yang mereka faham, ustaz macam mana ni lembu ni kurus sangat ni tak sah buat korban. Dan tak sah buat korban. Hamba pagi tu terpaksa naik tingkat 4, ambil kitab matlaah, turun balik mengaji. La ilaha illallah. Malam tu pagi tu mengaji sekejap, duk fikir lagi masalah nak sembahyang raya dan sebagainya, terpaksa buka kitab. Dan hamba syarah, asalnya lembu yang terlampau kurus memang tidak sah untuk dilakukan korban. Cuma dalam masalah yang sekarang kita tak mampu nak elak dah. Nak cari lembu lain, sat lagi nak korban. Maka hamba kata dalam masalah ni 7 peserta kena ubah niat kepada nazar. Maka pastikan siapa lembu yang kelima ni yang nak korban, ubah nama dia, kemudian dia bernazar, kami bernazar ke atas zat ini lembu yang terlampau kurus untuk menggugurkan darah dia buat korban. Jadi apa yang hamba nak kaitkan dengan masalah tadi, begitu juga kadang-kadang hukum hakam yang walaupun benar pada hukum, tetapi kesilapfahaman kepada masyarakat menimbulkan polemik, pergaduhan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, nak pecahkan masalah satu saja. Apa dia? Mengaji. Allahumma salli ala Muhammad. Himpunkan masyarakat semua pakat-pakat mengaji. Bila semua mengaji, mudah kepada pengurusan. Baik, terima kasih. Habis. Boleh? Waalaikumsalam. Okey, bila kita ubah dia punya niat, daripada niat kita daripada nak korban kepada nazar. Ya. Jadi bermaksud di sini bahawa kita tidak boleh mendapat bahagian kita, maksudnya kita dapat daging. Ya. So itu, jadi itu pun sudah menjadi satu isu nanti. Baik. Bab tu nanti dalam orang apa selesai. Okey. Dah.
Masa dia, sebab tu hamba sebut dah kenapa pentingnya borang. Dengan borang untuk menyebarkan maklumat. Dalam borang tu hamba tulis dah, kalau berlaku apa-apa terpaksa bertukar niat pada nazar, dan hamba buat bracket, maklumlah ke atas saya, kan? Bila mana bertukar niat pada nazar, haram saya mendapat walaupun sedikit. Jadi bila dia dah selesai masalah. Betul tak? Dalam borang semua hamba tulis. Jelas? Jadi hamba nak perbetulkan dahulu apa yang Tuan cakap. Cuma kita datang nak selesaikan masalah dengan memberi faham ilmu kepada masyarakat. Jelas? Habis. Baik. Kita terus pula kepada masalah yang ke-6. Ini masalah pokok bagi ibadah. Baik. Yang ke-6, membahaskan masalah niat bagi korban. Mengajilah tuan-tuan yang alim. Mudah-mudahan ibadah korban pada kali ini menjadi lebih sempurna. Dan maaf tuan-tuan, tiap-tiap malam hamba suka bertanya seorang-seorang, bila mana setiap tahun kita keluar duit nak berkorban, apa niat yang sering datang pada hati kita? Banyak yang jawab niat korban kerana Allah, mengenang sejarah Nabi Ibrahim, sebab nak beri makan, sebab nak bantu orang susah. Maka hamba jawab semua jawapan ini betul, tak salah. Tapi semua jawapan itu tak tepat. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa tak tepat? Kerana ada datang hadis daripada Nabi SAW, gugurkanlah kamu akan korban litaqarrubillah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok makna korban daripada perkataan qaruba. Qaruba dengan makna hampir. Niat yang paling afdal yang perlu ada pada tiap-tiap hati manusia yang nak berkorban bila mana berpindahnya duit, iaitu untuk menghampirkan diri kepada Allah. Jadi ringkas begini. Kata ulama fikih, niat korban ada 3. Kalau tuan-tuan boleh buat 3-3, mendapat kesempurnaan. Kalau tuan-tuan buat 1 daripada 3 atau 2 daripada 3, tuan-tuan mendapat sah saja korban, tidak mencapai kesempurnaan. Yang pertama, ketika berpindahnya duit. Berpindahnya duit. Dalam kitab Iqna' sebut, bila berpindah daripada poket atas pergi poket bawah. Contoh mudah begini. Tuan-tuan dapat 1000, dan duit getah contoh. Duit getah dapat 1000. Isteri kata, bang, kita ni dah 4 tahun dah tak buat korban. Suami tu kata, ya sudah, lama juga tak buat korban. Tak apalah, ni duit ada lebih, duit getah dapat ni. InsyaAllah malam ni bagi Datuk Imam. Dia separatekan 500, dia buat poket bawah. Kata ulama, berpindah daripada poket atas pergi poket bawah, jatuh niat dah. Usul inilah yang digunakan isi korban. Bila transfer saja, jatuh ni niat. Dan ingat, bila mana berpindah saja duit, maka wajib ketika itu jatuhkan niat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak buat korban pada tahun ini litaqarrubillah, bagi mendekatkan diri aku kepada Allah, bagi menghampirkan diri aku kepada Allah. Kerana itulah konsep asal qaruba, makna korban. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ni banyak buat bila masa tuan-tuan nak jatuh niat, iaitu bila mana nak wakil untuk sembelih. Yang ni kebiasaan di mana-mana ada buat. Asalnya sunat kita pegang lembu. Takut kita rajang di lembu, kita pegang tali yang menambat lembu. Lembu kat sana pegang tali. Jatuhkan niat, kita serah kepada penyembelih untuk mewakilkan sembelih. Jatuhkan niat, kita serah kepada penyembelih untuk diwakilkan sembelih. Itu yang kedua, banyak yang buat. Yang ketiga, banyak yang tinggal. Hamba minta yang buat korban di tempatan jangan tinggal waktu yang paling afdal untuk menggugurkan niat, iaitu ketika gugurnya darah ke bumi. Gugurnya darah ke bumi. Inilah waktu paling afdal untuk gugurkan niat. Waktu orang tengah duk sibuk takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingatlah kepada Bilal, afdal takbir raya dengan wajah mati, wakaf. Jangan baca Allahu Akbar, Allah. Tak salah. Nak buat begitu boleh. Cuma dalam kaedah nahwu saraf, kaedah bahasa Arab, afdal dibaca dengan wakaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan macam azan lah. Azan ada 3 wajah. Wajah pertama dhammah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagi depan. Wajah yang kedua fathah, bagi atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajah yang ketiga mati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada wajah bagi bawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ni tak ada. Allahumma salli ala
Muhammad. Dia 3 tu je. Kan? Baik. Takbir raya, maka afdal bagi mati. Maka bila orang tengah duk takbir, muslimat yang buat korban teropong dari jauh. Kalau tengok bila Tok Bilal, Tok Imam nak tarik je parang, dan orang duk takbir Allahu Akbar, dia tarik je parang, nampak je darah percik, jatuh niat. Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Bahasa Melayunya, ya Allah, inilah korban aku, engkau terimalah daripada aku. Kalau wakil, ya Allah, inilah korban mereka yang mewakilkan kepadaku, engkau terimalah daripada aku. Kalau akikah, ya Allah, inilah akikah anakku, ya Allah, inilah akikah cucuku, matalan, engkau terimalah daripada aku. Jelas? Jadi jatuhkan niat ketika perciknya darah ke bumi. Kalau tuan-tuan dapat buat 3-3, tuan-tuan mendapat kesempurnaan. Kalau tuan-tuan cuma buat 1 daripada 3, sah korban, cuma tak dapat kesempurnaan. Jelas? Tak faham tanya, tak tanya faham. Baik. Kita masuk pula kepada fasal yang ke-7, iaitu berkenaan pembahagian daging. Terdapat 3 kaedah besar dalam fiqh digariskan oleh para ulama cara nak bagikan daging. Ada. Cuma tuan-tuan nak bagi daging ni pun ada cara niatnya agar tuan-tuan mendapat kesempurnaan. Yang pertama sekali, tuan-tuan sedekah dan hadiah semua sekali. Cuma disarankan bagi tuan-tuan yang nak sedekah dan hadiah semua, tak apalah, semua dah aku makan daging, tak nak pun walau sikit, ambillah semua dan ambil hati bawa balik. Kalau pun tak nak sangat, ambil hati bawa balik. Dalam kitab ulama sebut, dalam hadis Nabi sebut, antara yang paling afdal dalam jasad korban hati. Dan ambil hati bawa balik. Ahli jawatan kuasa bagikan kepada 7 buat masak hijab. Makanlah dengan kita bermuraqabah kepada Allah Ta'ala agar menghasilkan hati kita yang baik. Kaedah yang kedua, untuk mengagihkan binatang, mengagihkan daging korban, diambil sedikit dan selebihnya disedekah dan dihadiah. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, yang kebiasaan diamalkan ketika hamba di Patani, ketika hamba di Aceh, banyak yang amal kaedah ni. Bila dah lapar, dibuat 7 kelompok, kita ambil kelompok kita dan lepas tu letak di tengah untuk sedekah dan hadiah kepada tukang-tukang penyembelih, tukang pelapah dan sebagainya. Kemudian daging tu dibahagi pada 3. 1/3 untuk diri, 1/3 untuk dihadiah kepada orang kaya, dan 1/3 untuk disedekah kepada fakir miskin. Ingat muslimat dan ingat tuan-tuan, jaga lapas dalam masalah korban. Jangan sebut aku sedekah semua. Kalau tuan-tuan sebut aku sedekah semua, tuan-tuan mendapat setengah saja kebajikan korban. Kerana ulama sebut dalam kitab-kitab fikih, korban ni orang kaya pun kena dapat, orang miskin pun kena dapat. Tetapi bagi mengesahkan ibadah, orang kaya atas nama hadiah, orang miskin atas nama sedekah. Kenapa kena niat begini? Sebab tuan-tuan tak boleh menghukum dengan keadaan orang tu datang. Tuan-tuan tak boleh dakwa dia kaya atau miskin. Contoh mudah begini. Ada 2 beradik, dua-dua jemaah surah Islam. Contoh, abang duduk rumah teras, ada kerja supervisor, gaji 6,800. Contoh, supervisor. Adik duduk flat dekat belakang PPRT dan kerja driver bus dan dapatlah gaji sebulan 1,450. Contoh, 1,450 bawa bas tuan-tuan. Baik. Dan dari segi zahir, tuan-tuan seolah-olah nampak adik tu miskin, abang tu kaya. Betul? Seolah-olah nak hukum kaya miskin. Raya besok dua-dua datang. Abang datang naik S5 SCR 30. Contoh, parking kat dalam. Dan adik datang naik mata belalang. Tu Honda Taksi 70 mata bulat tu. Mata belalang lah, Allahumma salli ala Muhammad. Motor arwah dulu. Baik. Datang pula. Tengok macam mana cara hidup mereka. Abang ni walaupun supervisor duduk rumah teras tuan-tuan, dan kereta 3 biji, kereta dia 1, kereta bini 1, kereta balik kampung 1, dan Astro 2 biji, atas 1, bawah 1. Anak 4 orang, seorang mengaji sana, seorang duduk kolej, seorang duduk universiti.
Walaupun gaji 6,800 tuan-tuan, tiap-tiap bulan bayar tu, bayar hutang, bayar bil bagi anak tu, bagi anak ni, tiap-tiap bulan cukup-cukup makan saja. Dan ngam-ngam 6,800. Dan selamat bini bekerja dapatlah topak-topak sikit contoh. Baik, satu. Adik gaji 1,450, bawa bini. Bayar rumah PPRT sebulan RM175. Bini seorang, anak seorang. Hutang tak ada, kereta ada, protos agak arwah abah dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Hutang tak ada. Hari-hari pergi mana bawa abah bini. Contoh. Dan tiap-tiap bulan beli barang makan, beli tu, beli ni, pakai Astro tapi enjoy. Tak ada bayar bulan-bulan. Contoh. Tiap-tiap bulan tuan-tuan walaupun gaji 1,450, boleh simpan tabung haji 200, boleh simpan tabung haji 150. Tiap-tiap bulan ada dia bagi. Dalam pekah, siapa kaya, siapa miskin. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa kaya, siapa miskin? Adik miskin, abang. Abang kaya, abang miskin, adik kaya. Bermakna dalam fikir, adik yang datang tu mata belalang, apa tu, Honda Cup C70, dan tuan-tuan kena bagi hadiah. Hukum fikahnya begitu. Abang estima SCR 30, haji ni sedekah dia orang bagi. Allahumma salli ala Muhammad. Hukum fikahnya begitu. Tuan-tuan nak faham macam mana, hamba bagi kaedah mudah. Bila mana dia berhajat sehari RM1, dia kerja dapat RM1, fahuwa miskin, maka orang ni miskin bersamaan. Kalau dia berhajat sehari RM1, dia kerja dapat RM1 5 musim dapat lebih, fahuwa ghaniyun, maka orang ni kaya. Kalau dia berhajat sehari RM1, dia kerja dapat samah ataupun setengah, 5 kupang, 50 sen, fahuwa faqirun, maka orang ni fakir. Standard dia fakir, miskin, kaya. Kita pakai miskin. Faham tak pakai miskin? Kadang-kadang cukup, kadang-kadang pakai hidup. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang terkepit. Betul tak? Tu naik turun. Sebab tu kata pakai miskin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi artinya dalam masalah pengurusan korban, perlu tuan-tuan berniat sedekah dan hadiah. Cuma AJK tak payah buat, AJK menguruskan sahaja. Jelas. Yang perlu berniat ialah peserta. Hamba bagi lagi contoh lain. Kenapa pentingnya niat sedekah dan hadiah? Contoh begini. Keturunan Nabi yang daripada darah daging Abdul Manaf dan Abdul Muttalib, yang kekal sampai sekarang, yang diberi nama Said dan Syarifah. Dalam fikah mereka ini antara golongan yang haram terima zakat, haram terima sedekah. Contohlah tuan-tuan buat majlis, panggil sekali Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang, datang kuliah tempat tuan-tuan, ya. Habis kuliah bagi ceramah, tuan-tuan hollow, Ustaz Said, terima kasih dah datang surau kami, surau Al-Islam. Ni sedekah daripada surau kami. Agak-agak diambil tak? Jawab, dia tak ambil. Mereka haram terima sedekah, haram terima zakat, dan susu galuh darah daging Nabi. Benda yang sama tuan-tuan tukar lepas. Ustaz Said, ni hadiah dari surau kami. Dia ambil tak? 500 tak banyak, alhamdulillah, terima kasih. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Artinya benda yang sama, ubah lapas, hukum berbeza. Benda yang sama, ubah lapas, hukum berbeza. Begitu juga masalah korban. Jadi dalam orang semua hamba dah bantu dah. Peserta cuma baca dan sign, dia niat sedekah dan hadiah. Jelas? Baik. Yang kelima, la ilaha illallah. Kita duk pening nak menguruskan 80 lembu. Salah lagi dengan dia kita sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan nak marah. Dan waktu itulah tanya masalah wasiat dan sebagainya. Sebab tu awal-awal lagi kita tulis, kalau tak ada wasiat tak sah. Kalau dia telefon, tuan-tuan jawab, wasiat ni ada dua, sama ada dengan berlapas atau dengan ditulis. Baik, seterusnya. Saya berniat melakukan ibadah korban pada tahun ini semata-mata ingin mendapat keredaan dan menghampirkan diri saya kepada Allah. Dalam bahasa Arab, taqarrub ila Allah. Inilah niat yang terbaik dalam masalah korban. Seterusnya, saya mewakilkan kepada pihak urus dia untuk urusan pembelian lembu korban, dan seterusnya mewakilkan untuk menyembelihkan bagi pihak saya, keluarga saya atau penama di atas. Kebiasaan mana-mana surau masjid ada ayat wakalah ni. Skip. Saya maklum, tengok, sekiranya berlaku apa-apa kepada binatang korban saya, seperti patah, terpotong telinga, atau apa jua perkara yang membuatkan tidak sah dilakukan korban sunat, perlulah saya bertukar niat. Tuan-tuan tambah sikit niat dah. Perlulah saya bertukar niat kepada nazar
agar dapat diteruskan ibadat korban. Dan diwajibkan kepada saya menyedekahkan semuanya daripada korban saya. Bermakna kalau berlaku apa-apa, peserta dah maklum kena ubah niat. Kalau dia dah baca, kalau dia dah sign, tak payah ubah dah, benda tu berlaku automatically. Jelas. Dan bila mana berlaku perkara begini, peserta dah kita fahamkan, kamu tak boleh ambil, nak daging, ambil daging yang gelap, yang lain. Mudah tak pengurusan? Mudah. Sebab bila dah nazar, wajib sedekah semua. Seterusnya, saya dengan rela hati menyerahkan segala bahagian daging korban saya, termasuk lebihan-lebihan korban, kepada pihak urus dia untuk diagih-agihkan kepada fakir, miskin, anak yatim, ibu tunggal, dan kepada sesiapa yang berhajat untuk mendapat bahagian daging korban. Ini namanya ayat pindah milik, nak mudahkan pengurusan tuan-tuan. Dan takut-takut begini, dalam pekah asalnya kulit tak boleh jual, dan daging tak boleh dijadikan upah kepada penyembelih, tak boleh diberi upah kepada urus dia yang bekerja. Nak selesaikan masalah, nak bagi upah juga, atau tuan-tuan nak jual kulit, kena pindah milik dulu. Dalam kitab Matlaq sebut, dia sedekah kepada kita. Ni kulit dia aku bagilah kepada ADK, contoh. Dah jadi hak kita, baru boleh jual. Kalau orang nak beli, duit masuk ke surau. Dan cuma nak mempermudahkan kalau ada orang nak beli, kita pindah milik dulu, dah jadi hak urus dia, boleh jual. Sama juga masalah penagihan tadi. Kalau tak pindah milik, payah tuan-tuan bila sebut wakalah ni. Setiap inci Allah Ta'ala tengok. Bila pindah milik, tuan-tuan buatlah urusan bagaimana, itulah yang terbaik daripada pihak tuan-tuan. Seterusnya, saya menyedah, bukan menyedah tu, kebetulan saya menyedekahkan bahagian korban saya kepada fakir miskin dan menghadiahkan bahagian korban saya kepada orang kaya. Dia niat, dia sign, tuan-tuan buat urusan sahaja, selesai. Seterusnya di belakang, saya menghadiahkan pahala daripada ibadah korban saya kepada arwah. Kalau tuan-tuan nak tiru korang ni, nanti tuan-tuan buat bracket, tuan-tuan tulis niat dalam hati sahaja. Jangan suruh dia tulis. Nanti tuan-tuan bagi korang satu line sampai dekat surau 4 line. Habis dia tulis nama arwah. Tak ada hoja kita nak baca nama arwah ni, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tulis niat dalam hati sahaja. Kalau dia call, Tok Imam, berapa ramai saya boleh niat? Tuan-tuan jawab, oh lah berapa ramai nak niat kepada arwah, Allah Ta'ala tahu dah nak mengagihkan bagaimana. Seterusnya, saya juga mengizinkan sekiranya ada wang lebihan daripada sumbangan bahagian korban ini untuk kegunaan pihak surau ataupun masjid. Habis. Akhir sekali, dan disunatkan, dalam orang kena ada dibantu peserta, dan disunatkan kepada peserta korban agar tidak memotong kuku dan membuang bulu bermula 1 Zulhijjah. Nanti tuan-tuan buat bracket, tuan-tuan tulis hari bulan. Berapa bulan lebih kurang? 1 Zulhijjah berapa bulan? Lebih kurang dah 21 hari bulan, lebih kurang dah. Tuan-tuan tulis nanti 21 hari bulan Ogos. Sehingga disembelihnya korban peserta. Bermakna peserta boleh standby. Oh, tahun ni aku tak pernah buat kelebihan ni, dan maka tahun ni aku buat korban, tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, tak boleh buang bulu dan sebagainya. Kalau terbuang, boleh patah balik. Contoh hari Jumaat, ada hari Jumaat 6 Zulhijjah, contoh 6 Zulhijjah hari Jumaat, ataupun hari Jumaat 30 hari bulan apa Zulhijjah? 9 Zulhijjah 31 Ogos. Tuan-tuan macam biasa hari Jumaat, tuan-tuan ambil ketik kuku, tuan-tuan ketik 1, tuan-tuan ketik 2, lah aku buat korban tahun ni, tuan-tuan berhenti. Faham? Jangan sambung. Tuan-tuan berhenti kerana niat nak meneruskan sunat korban. Dan begitu juga benda yang lain. Cuma ada setengah benda je kalau tuan-tuan buat tak boleh berhenti. Contoh, tuan-tuan masuk bilik air, tuan-tuan tengah cukur misai, cukur setengah misai, aku buat korban tahun ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kameraman, agak-agak lagi sebelah nak tinggal ke nak potong? Potonglah apa rupanya, Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu kalau tuan-tuan potong, luput pahala sunat dalam masalah 10 hari sebelum korban. Maka akhir kalam, sila lapas perkara di atas sebelum tanda tangan. Kalau sebarang terdapat sebarang permasalahan, soal jawab, kesalahan dan sebagainya, tuan di situ ada nombor telefon hamba, tuan-tuan boleh WhatsApp dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh? Ya.
Ya. Para kedua daripada bawah. Ya. Katanya Ustaz tahu sini menyerah segala Ya. bahagian. Ha. Menyerah segala bahagian. Maksudnya segala bahagian ni semua bahagian kan? Semua bahagian. Tapi apa hal dengan katalah 1/3 ni pun ada 2/3. Ya. Ada. Begini. Baik. Maksudnya begini. Kan cara bahagi itu ada 3. Bermakna tuan-tuan boleh pilih mana satu. Bermakna ada setengah orang dia pilih untuk bagi semua. Sebab tu hamba kata cara pembahagian daging ada 3. Yang pertama dia boleh pilih untuk bagi semua. Tak apalah aku tak nak daging. Jelas? Betul. Tapi dalam orang ni Ya. taruh dia segala bahagian. Ha. Dia bagi kosong ke bahagian tak? Macam mana? Dalam orang yang ada Ya. segala bahagian, makna semua bahagian. Ya. Dan kita dah buat ikrar dah, kita nak kat sini ni. Betul. Jadi bermakna segala bahagian ni kalau kita ambil satu ekor lembu semua ekor. Iyalah, itu bagi masalah nak memudahkan masalah pengurusan. Kan apa kan? Tapi katalah kita nak ambil 1/3 untuk diri kita. Ya. Jadi bermakna kita menyerahkan 2/3 lah untuk komiti. Pun boleh tak ada masalah. Yang tu hantar bijak sana sendirilah. Dan bermakna dia pilih dia nak 1/3. Bermakna dia niat 2/3 ni aku serah semua kepada entiti. Tahu. Tapi Ustaz betul kan segala bahagian ni. Ya. Kita berikrar dalam Tak begini. Orang ini baik. Orang ini bukanlah orang yang terbaik. Sebarang perubahan dipersilakan. Kalau tuan-tuan rasa wajar untuk ditambah lagi, maka hamba sabar dan hamba sungguh. Terima kasih. Wallahualam. Jelas.